Tipu ditinggalkan bakal suami semasa majlis perkahwinan, sanggup membazirkan ribuan ringgit. Sanggup menggadaikan nyawa terjun dari tempat tinggi, bunuh kekasih untuk raih jumlah tontonan di media sosial demi sebuah konten. Ini merupakan kegilaan yang sangat parah dalam kalangan komuniti yang perlu dipandang serius. Tidak dinafikan, dalam era digital, pelbagai teknologi telah dicipta untuk memudahkan urusan komunikasi dan sebagai tempat untuk menghasilkan karya. Walau bagaimanapun, dalam menggunakannya sebagai tempat menyebarkan perkara yang berfaedah, ada juga individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kemudahan yang telah dicipta. Kegilaan dunia sekarang mungkin kepada rasa ingin menjadi terkenal di laman media sosial. Apa sahaja sanggup dilakukan demi meraih pengikut dan penonton yang banyak walaupun perbuatan yang bakal dilakukan itu membahayakan diri. Terdahulu terdapat satu kes di mana seorang wanita sanggup memakai busana perkahwinan dan memuat naik video seakan-akan ditinggalkan ketika majlis perkahwinannya. Namun semuanya sekadar lakonan semata-mata demi meraih perhatian. Selain itu, seorang lelaki dikecam hebat kerana sanggup membeli 1,000 pelekat demam hanya untuk membuat babi air sebagai konten video yang tular di laman sesawang. Di luar negara, seorang YouTuber di Rusia tergamak melakukan siaran langsung ketika teman wanitanya yang hamil meninggal dunia akibat hipotermia. Persoalannya, adakah gila konten ini sekadar pengisian yang dilakukan untuk meraih pengikut di laman sosial atau ia merupakan satu penyakit yang ada kaitannya dengan permasalahan mental? Bagaimana pula cara untuk mengelakkan mereka daripada menjadi taksub untuk terkenal? Baik, itulah laporan yang dikongsikan. Gila konten. Kalau kita gunakan dan kita salurkan dengan cara yang betul, sangat positif. Tetapi berdasarkan laporan kita saksikan tadi, Hawa, sebenarnya ini merupakan satu situasi yang sangat-sangat membimbangkan sekiranya kita tidak diberikan penerangan, pengetahuan dan pendidikan yang betul mengenai perkara ini. Okey, kalau sempat kita kongsikan juga kepada para penonton pelbagai kisah. Contoh, mungkin kita asalnya berniat nak bergurau, mentertawakan seorang guru, tetapi memberi impak yang sangat negatif. Betul. Kemudian ada bagi anak-anak kecil yang tidak tahu menilai konten itu sendiri, meniru-niru, dan seperti mana di Mesir yang sempat dikongsikan oleh penerbit kami, Fiza, mengatakan seorang kanak-kanak menggantung kanak-kanak yang lain semata-mata kerana terpengaruh dengan apa yang disaksikan. Dia rasa benda tu betul. Betul tu Fadil. Sebab kalau kita lihat sekarang ini memang semuanya menggunakan media sosial. Nak dapat informasi, kanak-kanak pun seawal umur 5 tahun mungkin dah terdedah dengan pelbagai kandungan di dalam talian kan. Oleh itu, sama-samalah kita pada hari ini kita kongsikan bagaimana isi kandungan di dalam talian itu boleh memberi impak kepada pengikut-pengikut laman media sosial. Dan bersama dengan kita di dalam talian panggilan video kita, seorang sahabat artis kita yang suka buat konten, memuat naik konten, iaitu Zulin Aziz. Assalamualaikum Zulin. Hai Zulin. Hai, Waalaikumsalam. Ini pun konten juga Zulin Dan bersama dengan kita Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia, iaitu Dr. Hazli Zakaria yang kita berada di Putrajaya. Assalamualaikum Doktor. Hello Doktor. Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, mungkin kita boleh tanyakan pada Zulin dululah Zulin. Okey, bila kita bercakap pasal konten ni Zulin, selalunya Zulin sebelum memuat naik sesuatu, banyak berfikir dulu ke ataupun memang ini rasa bagus ni, upload saja, ataupun mungkin Zulin ada cara-cara strategi ataupun ke? tata cara bagaimana nak upload konten tu? Okey, kalau macam Zulin tengok pada motif tu sendiri. Apa motif konten tu? Kan ada banyak jenis motif yang Zulin letak dekat IG. Satu memang nak sekadar menghibur, satu mungkin sebab review ke apa ke. Jadi kat situ of course Zulin akan tengok dulu, dan mungkin pengalaman Zulin bekerja dengan radio membuatkan Zulin dah aware dengan benda-benda sensitiviti masyarakat ni. Lagi sebab kita memang dah dinasihatkan kan, tak boleh cakap pasal politik, tak boleh cakap pasal agama, tak boleh cakap pasal, jadi benda-benda tu memang dah Zulin dah terbiasa. Kalau boleh Zulin elakkan konten berupa benda-benda tu lah. Okey, bermakna Zulin sentiasa memastikanlah perkara tu semua orang tu selamat untuk dimuat naik, betul okey, baik. Betul lah, seperti yang Zulin katakan tadi, sebagai seorang selebriti dia sudah tahu tentang etika-etikanya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang
yang sensitif ataupun tidak. Tetapi kan Dr. Hazli, kalau kita lihat di laman media sosial ada macam-macam konten, positif banyak juga, tetapi ada juga yang negatif, yang kadang-kadang saya sendiri rasa macam mana dia boleh tak ada rasa malu, macam mana boleh ada keberanian untuk kongsikan kandungan-kandungan yang agak kurang sesuai dalam talian. Boleh Doktor? Okey, terima kasih soalannya amat bagus. Saya setuju apa yang Zulin cakap. Dia bergantung kepada motif, apa itu objektif kita buat sesuatu kan. Dan adanya setengah tu hanya untuk suka-suka. Dan dia dapat pun rasa sukanya tu. Tetapi tanpa kita sedar, rasa yang seronok tu adalah menjadi satu titik permulaan untuk mereka nak lagi rasa seronok. Nak lagi seronok. Dan kemudian mereka rasa dia tak dapat lagi seronok tu, nak kena buat lagi. Dan buat lagi. Dan sampai ke tahap mungkin sudah menjadi satu ketagihan. Contohnya, walaupun pada asalnya tujuannya untuk suka-suka sahaja. Tetapi kita tahu juga ada yang menggunakan itu sebagai satu peluang untuk mempromosikan, sama ada mempromosi diri mereka, mempromosi apa yang mereka cuba nak pasarkan, ataupun nak mempromosi sesuatu yang tujuannya memang baik dan pada asalnya memang baik pun semuanya. Tetapi kemudian kita semakin teruja untuk mendapat respon yang lebih tinggi, nak dapat lagi banyak likes, nak dapat lagi banyak share, banyak komen. Lepas itu mulailah ada competition. Berapa yang share kau dapat? Aku dapat banyak ni. Mulailah mencari lebih banyak cara untuk mendapat perhatian yang pada asalnya itu mungkin baik tujuannya. Okey. Baik, kita dengar secara ringkas daripada Dr. Hazli. Okey, tapi Zulin adalah seorang selebriti. Zulin dah tahu dah semua orang kata etika, sensitiviti. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada di kalangan masyarakat ataupun anak-anak muda ni, mereka gairah, mereka buat macam doktor kata tadi, macam dah ada satu pertandingan pula. Dan kemudian dia macam satu penyakit tau. Bila muat naik satu-satu konten, selang 30 saat mesti nak tengok siapa komen, siapa like, berapa banyak. Jadi apa pendapat Zulin sendiri tentang budaya sebegini? Ada setengah pihak menjadikan benda ni sebagai marketing plan dia. Sebagai contoh ya, benda ni pernah terjadi, adalah beberapa orang di sekeliling kita yang kalau orang tak kutuk dia, kalau orang tak kecam dia, dia tak boleh duduk diam. Dan dia cari konten sengaja untuk orang kecam dia kerana dia nak perhatian tu. Daripada perhatian tu dia boleh buat duit. Okey. Betul juga tadi Zulin yang kata dia 5 saat sekali tengok tu. Tak senang duduk lah ya. Dia tak senang duduk kalau orang tak kecam dia. Tapi Zulin, bukankah perkara itu sebenarnya adalah negatif? Walaupun pemasaran sekalipun, alangkah kita di dalam media massa, media elektronik sekalipun, pemasaran itu sendiri ada tata cara, ada etikanya. Tapi ini yang menjadi kerisauan kita bila orang buat sukati je apabila nak memuat naik sesuatu konten tu, Zulin. Benda ni dah jadi trend. Bila dah seorang tu berjaya buat, okey katalah ya, orang kecam. Tapi berapa peratus daripada orang kecam tu orang membeli. Dan orang tengok dia. Setiap kali orang tengok dia, dia dapat duit. Faham tak benda tu? Benda tu bila orang dah buat, jadi dia dah terikut-ikut. Siapa yang tak nak duit kan? Lagi-lagi dengan platform yang ada sebanyak ini. Tapi itulah, disebabkan kita tak boleh nak kontrol benda tu, kita sendirilah kena fikir sama ada benda tu elok tak. Lagi-lagi untuk generasi muda ni yang kanak-kanak ni kan, kalau boleh mak bapak memang kena pantau sebab kita dah tak boleh nak kontrol. Tengoklah sekarang dah macam-macam konten merepek. Kan? Serba salah kita jadi je. Doktor pun dah senyum tu apa. Betul, sebab kalau tadi Zulin pun ada katakan mengenai perhatian. Doktor pun tadi pun ada sebutkan inginkan perhatian. Adakah ni disebabkan oleh personality mereka sendiri yang mahukan perhatian yang lebih, kurang perhatian di dunia realiti, meraih perhatian di media sosial? Doktor, silakan. Ya, because sebenarnya kalau kita tanya diri kita kan, siapa yang tak nak perhatian? Siapa yang tak nak dikenali, mendapat pujian, mendapat, semua orang nak. Tetapi masalahnya bila dia sudah terlebih, sudah keterlaluan, sudah sampai orang kata dah sampai tahap yang sudah boleh tak diterima, macam di luar daripada kebiasaan. Itulah yang susah. Kalau dahulu kan kita ada SOP, kita ada cara. Contohnya
Saya pun tak boleh cakap benda yang lebih-lebih kan. Zuli kan tak boleh cakap apa. Ada producer yang ada yang pastikan ada filter. Ya. Tetapi dalam social media kebanyakannya itu tidak ada dan hanya diberi sepenuhnya kepada mereka yang yang mengikuti, the follower, the netizen. Mereka ada kuasa penuh untuk menentukan apa yang mereka mahu. Dan orang yang menggunakan social media untuk tujuan itu, mereka kata saya hanya memberi konten yang dimahukan oleh mereka yang mengikuti saya. Jadi saya memenuhi apa yang mereka minta, apa yang mereka mahukan. Jadi yang salahnya mereka yang hendak, mereka minta, saya hanya memberi. Tetapi itu yang salahnya. Setiap daripada kita kena ada kita sendiri, ada kita punya rotan dalam diri kita untuk nak kata itu salah dari segi banyak, dari segi culture, dari segi moral, dari segi sebagai seorang manusia lain pun ada seorang kita rasa kenapalah ni tak logiknya buatnya. Tapi bila dah sampai tak logik, tak masuk akal tu, mulalah kita terfikir, oh dia ni betul ke tak betul ni. Mulalah kita nak labelkan dia sebagai yang sudah tidak waras lah. Tetapi doktor, janganlah kita buat itu begitu cepat ya. Jangan kita menjadi trend pula nak labelkan semua orang tu tak betul. Semua nak jadi psychiatry ke? Tak payah. Datang jumpa dulu. Okey, alang-alang doktor dah menyebut tadi tentang tak masuk akal, tentang tak waras. Sebenarnya di dunia ni banyak konten-konten yang dimuat naik memang tak masuk akal sekalipun. Tentang isteri meninggal pun dirakam dan ditunjukkan secara langsung. Malah ada pelbagai challenge ataupun cabaran. Goreng ais. Alah jilat mangkuk tanah dan sebagainya. Memang menggelikan. Tetapi doktor, adakah ini ada perkaitannya dengan penyakit jiwa, penyakit mental dan juga yang terma dikatakan narsisism itu? Okey. Wah, bagus. Banyak sangat tak tahu nak jawab ni dah. Mana satu ya? Mana kita boleh doktor? Okey. Saya cuba juga. Saya katakan satu benda realiti itu sebenarnya kadang-kadang itu lebih tak logik daripada apa yang kita tengok dalam drama. Yang drama tu kita dah terkejut dah. Yang realitinya lebih teruk daripada situ. Kalau saya boleh cerita pesakit-pesakit dengan berlaku dengan keluarga tu, rasa macam tak percaya. Ada setengah tu saya kata, awak punya cerita ni kalau masuk dalam drama, saya rasa kalah drama-drama lain yang ini. Amat kita tak sangka, tetapi itulah realitinya. Tetapi adakah semua itu perlu kita ceritakan? Adakah perlu kita war-warkan untuk semata-mata untuk viral? Jawapannya tidak. Kerana itulah ada yang kena ada satu tahap. Kita kena ada balance di antara kebebasan untuk berkongsi, kebebasan untuk berkarya, kreativiti dan kebebasan untuk kita menjaga hak-hak orang lain juga. Utamanya kanak-kanak kecil. Tadi Farin cakap pasal narsisism. Memang ada mereka yang ada personality begini. Dua yang selalunya personality yang memerlukan ataupun nak sangat perhatian ini. Satu, narcissistic personality traits. Traits tu taklah penuh, taklah sampai penyakit lagi, dah ada ciri-cirinya. Satu lagi, histrionic personality traits. Histrionic ni selalunya perempuan, narsisistik ni selalunya lelaki. Apa yang mereka nak kan, mereka nak perhatian. Mereka nak mereka itu menjadi center of attention. Yang histrioniknya tu, dia perlukan perhatian itu kerana apa? Untuk merasa mendapatkan approval. Yang dia ni cukup cantik, cukup popular dan dia membuat apa saja untuk mendapatkan perhatian. Itulah yang buat drama macam-macam, full of drama untuk membuatkan dapat perhatian itu. Narsisistik pula, mereka mendapatkan perhatian itu untuk apa? Dikagumi, supaya orang admire dia. Dia ni lah hebat. Sentiasa akan tunjuk benda-benda yang membuatkan orang kagum. Jadi dua-duanya memerlukan mahu menjadi perhatian. Dan bila dia nak dapat perhatian, nak lagi. Bila tak dapat, tiba-tiba saja dia punya like turun. Wah,
Takut macam-macam dia kena buat. Kena Ya. konten yang lebih hebat lagi daripada Zurin. Lepas Zurin tu- pun je tak kena lawan Zurin. Zurin je Ah. dia menyanyi lagi hebat Ya. Zurin daripada Zurin. Lepas tu orang kutuk yang nak upload tu marah pula dia kan. Tapi Zulin ni saya cemburu ni awal dengan dia, doktor. Interesting part ya. Ya. Dia orang tak kisah. Dia orang tak Okey. kisah. Ya. Asalkan dapat respon. Respon baik ke tak baik ke negatif. Lepas tu kenapa? Ya. Follower dia tolong bantu. Betul. Okey. Kan, doktor? Asalkan ada perhatian dah. Ya. Ya. Tapi doktor, beza sebenarnya dengan Zulin. Kalau kita lihat konten-konten ataupun kandungan-kandungan video yang dikongsikan oleh Zulin di dalam talian, semuanya positif. Sehingga ada antara video-video yang mendapat perhatian pelakon antarabangsa, pelakon Bollywood. Bagaimana Zulin memilih apa untuk dikongsikan di dalam talian bersama pengikut-pengikut di Instagram contohnya? Syaruhan jadi boyfriend dia. Okay, kita bagi, dia orang suka, kita bagi lagi. Macam tadi bagi tahu kan, kita bagi, dia suka, kita bagi lagi. Tapi apa yang kita bagi tu kita kena fikirlah sama ada okey ke tak okey. Macam contoh sebelum ni saya pernah je buat video macam-macam bahasa. Tapi ada beberapa pihak tak senang dengan saya. Sebab tu kita kena ada common sense kat situ. Okay, mungkin bagi mereka kita ni mempersendakan bahasa mereka. Sedangkan saya imitate melalui bunyi tanpa saya ada sebarang niat untuk nak mempersendakan bahasa-bahasa itu. Jadi dari situ saya belajar tentang setiap orang ada sensitivity masing-masing kan. Jadi yang kita kena jaga, kita nak jaga 100% tak mungkin ya, tapi kita ambil majority. Okay, kalau kata benda tu orang tak suka, sikit aja yang suka, kita jangan teruskan. Sebab kita lagi, saya public figure kan, kita nak influence orang untuk benda, of course kita nak influence orang benda baik kan. Pengikut-pengikut kita mesti nak tengok benda yang best-best je. Tapi satu benda yang saya nak share kat sini, ada beberapa konten saya tu memang saya berniat untuk menyampaikan message positif lah. Ya, macam dalam cerita Hindustan saya tu lah. Saya selitkan sikit masalah PKP, tak boleh keluar, tak pakai mask. Tengok apa saja isu yang jadi, kena tangkap ke, kena denda ke, berapa orang boleh keluar. Itu semua saya selitkan dalam drama Hindustan saya sebenarnya. Setiap konten saya letak mesej sedikit. Caranya cukup kreatif kan, cukup menghiburkan, tetapi mesejnya itu sampai. Itu sebenarnya boleh kita katakan antara kreativiti ataupun kandungan yang membawa faedah. Tetapi pendapat Zulin bagaimana pula kalau kita lihat sekarang ini ramai kita cakap influencer lah, famous influencers ataupun key opinion leaders ke yang menggunakan nama media sosial tetapi kongsikan kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya, yang kurang senonoh ke, kurang sopan. Apa pendapat Zulin? Gairah mengatasi kewarasan. Ya, kadang-kadang memang posting ni pun gairah ya. Aduhai, itulah macam saya kata tadi, bila kita bagi, kita dapat perhatian dan dia seronok. Betul-betul. Benda ni seronok. Saya sendiri perhatikan ya, memang kalau kita post benda yang ilmiah, kurang sikit orang like. Betul. Kurang sikit orang komen. Cuba kalau orang tu kita benci, kita tak suka, gosip keluar dia nombor 1 trending. Tengok berapa ribu orang like dia punya gambar, berapa puluh ribu komen masuk. Laju je ya. Setakat ni yang ilmiah yang ramai orang komen Big Liu sahaja. Yang lain semua orang tak pandang. Jadi macam mana nak buat? Jadi diorang ni fikirkan konten yang memang orang nak datang kat dia. Sebab semua tu duit tu, lagi-lagi media sosial memang boleh buat duit kan. Okay, contoh yang menggairahkan tadi, bila dia dah buat something yang menggairahkan tadi, datang pula review benda-benda ni, lagilah dia buat, lagilah dia buka hilang habis dah semua. Okey, Dr. Hazli. Okey, mungkin di penghujung perbincangan kita, saya tak nak terlepas bertanyakan soalan ni, Doktor. Okey, yang saya lihat sebenarnya daripada keseluruhan keadaan ini adalah sebenarnya kawalan kendiri sendiri dalam menggunakan media sosial, menilai setiap konten itu. Jadi apakah perisai terbaik untuk masyarakat, untuk anak-anak membezakan konten itu dan juga mungkin unfollow apa yang tidak sepatutnya? Betul. Memang kita kena didik daripada awal. Maknanya apa? Maknanya
daripada peringkat awal lagi kita sudah beritahu cara-cara kaedah berhemah untuk menggunakan social media ini. Boleh untuk tujuan mendapatkan perhatian, tak ada salah, tetapi bagaimana perlu tahu bila ia sudah berlebihan. Untuk membuat konten yang macam serius, bermanfaat tetapi disukai ramai bukannya mudah. Macam Zulin dia katakan itu, yang nak buat untuk sekadar untuk mendapat lebih banyak likes apa semua itu senang, dan itulah selalunya yang dibuat. Tetapi kalau kita ada cara yang memastikan ataupun kita memberi anugerah juga kepada mereka yang konten yang bagus, yang cantik dan mendapat sambutan, supaya kita membuatkan pertandingan dari situ, bukannya sekadar mendapat banyak like saja. Maksudnya kita menaikkan standard para follower, meningkatkan lagi, bukan sekadar hanya untuk suka-suka saja, tapi boleh kita kena kerana apa, maklumat itu akan lebih sampai kalau kita gunakan cara penyampaian yang betul, yang sesuai dengan target grup kita. Itu kita kena sedar, itu penting. Tetapi bagaimanakah untuk kita mengelakkan daripada berlaku yang kita tidak mahu. Macam Farid cakap, memang orang itu sendiri perlu, tetapi dia kena juga bantuan daripada kita ni. Kalau tak ada, bukanlah kita nak ada apa undang-undang, tetapi kalau tak ada orang yang kita ingatkan, dah salah dah tu. Macam mana kita nak pastikan kita kena still ada orang kata rotan tu kena ada. Kalau dia tak ada rotan dalam diri dia, kita sediakan rotan dekat rumah. Minta maaf Dato'. Masa sangat mencemburui kita. Mungkin kita rumusan yang cukup jelas. Tetapi sedikit je daripada Zulin kan, bagaimana untuk seimbangkan antara kreativiti dan juga konten yang menarik. Sedikit saja daripada Zulin secara ringkas. Silakan. Kepada semualah yang tengah gila-gila duk buat konten tu, pertama sekali tolong jaga sensitiviti. Lagi satu pula, benda-benda ni kita tak nak mempengaruhi generasi muda kita. Nanti kalau tidak makin teruk, dah lah orang sekarang dah tak main congkak, dah tak main apa, tak tahu nanti apa jadi dah ke depan. Bila semua orang akan, sebab kita ni yang membawa dan kita ni yang memberi, orang tengok, orang follow. Jadi kalau boleh kita tunjuk yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik kepada netizen pun, yang kaki bawah tu pun tulis yang baik-baik. Negara kita ada undang-undang, jangan sampai dah jadi isu lain pula, dah kena saman lah, kena apa dan sebagainya. Ingat buat konten jangan syok sendiri. Kita ada keluarga, kita ada maruah, tolong jaga, sebab esok 10 tahun kita tengok diri kita balik, kita malu. Betul Zulin. Dan sebenarnya positif saja kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita muat naik. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Zulin Aziz dan juga Dr. Hazli Zakaria. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan topik yang sangat menarik pada hari ini. Assalamualaikum. Baik, kepada anda penonton wanita hari ini, banyak lagi yang ingin kami kongsikan. Kami ingin berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.